Assalamualaikum murid-murid. Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu lagi belajar berkaitan dengan tanah. Tanah terbahagi kepada 3, iaitu tanah kebun, tanah liat dan tanah pasir. Di belakang cikgu ni, kita berada di dalam kebun pisang. Apa yang ada di dalam tanah kebun? Untuk melihat apa yang ada di dalam tanah kebun, mari ikut cikgu untuk melakukan satu uji kaji untuk melihat kandungan tanah kebun. Lihat betul-betul dan murid boleh melakukannya sendiri di rumah. Murid-murid, sekarang kita berada di dalam kebun. Ni buah longan, buah kelapa, buah durian Belanda. Ni pokok durian Belanda. Ni buah dia. Cikgu masukkan tanah kebun ini ke dalam botol ini. Botol kosong. Tanah kebun ni kita ambil di bahagian atasnya, kerana bahagian atasnya ada buah yang mati. Ada satu lagi bahagian atas tanah kebun ni ada cacing. Ada cacing. Di atas tanah kebun ni ada juga haiwan-haiwan yang mati macam cacing tadi. Bila dia mati dia mereput. Ada ranting-ranting kayu yang mereput. Murid-murid, cacing, nyamuk pun banyak dekat tangan cikgu ni dalam kebun. Ranting-ranting kayu, ni ranting-ranting kayu, daun-daun kelapa, sabut kelapa. Bila telah jatuh ke tanah, akhirnya akan mereput. Si cacing ni nanti bila telah mati dia akan mereput. Ia akan jadi sebahagian daripada tanah kebun. Untuk uji kaji ini, cikgu masukkan di sini tanah kebun dan cikgu masukkan air ke dalamnya. Dan cikgu tutup semula. Cikgu goncang. Goncang. Dia akan jadi seperti ini. Kita tengok hasilnya nanti. Apa hasilnya nanti kita sama-sama lihat. Murid-murid, selepas 3 hari cikgu biarkan hasil pada uji kaji kita terhadap tanah kebun. Tengok baik-baik, tengok sama-sama. Bahagian atas ni air. Di bahagian atas muka air ni sebenarnya masih ada lagi tumbuhan yang reput yang belum lagi jatuh ke bawah. Bila jatuh ke bawah, bahagian atas ni nanti ialah bahagian tumbuhan reput, diikuti oleh bahagian haiwan yang reput. Kemudian batu-batu kecil di bahagian bawah sekali. Antara bahagian atas dan bawah ni ialah bahagian butiran pasir. Okey, tengok sama-sama. Inilah hasil daripada uji kaji yang kita jalankan. Ini ialah kandungan dalam tanah kebun. Okey, seterusnya murid, kita lakukan uji kaji untuk melihat kandungan di dalam tanah pasir. Mari kita pergi ke sungai untuk mengambil tanah pasir dan lakukan uji kaji. Okay, murid-murid, kita masukkan pasir ke dalam bekas ni. Pasir halus, ada pasir kasar. Ini tanah pasir, murid-murid. Okay, ini pasir. Kita masukkan air dalam ni. Goncangkan. Kita tengok hasilnya dalam kelas nanti. Murid-murid, inilah hasilnya. Kamu tengok baik-baik. Bahagian atas ini ialah air. Bahagian bawah sekali ialah batu-batu kecil. Batu-batu kecil. Antara batu kecil dan air ni di bahagian tengah ni, ini ialah butiran pasir. Okay, tengok baik-baik uji kaji yang telah kita jalankan. Murid-murid, seterusnya mari kita pergi mencari tanah liat. Cikgu ada bawa tanah liat ni sedikit. Cikgu beli di pasar raya. Ini cikgu beli kat pasar raya lah. Ada warna coklat, biru, hijau, kuning. Adakah tanah liat sebenar berwarna seperti ini? Ini di pasar raya. Mari kita pergi mencari tanah liat di tebing sungai. Kita mau lihat sendiri apakah warna asal tanah liat. Mari kita pergi. Murid-murid, ini ialah tanah liat. Tanah liat
Tanah liat ni cikgu masukkan dalam botol ni. Okey. Masukkan sini. Cikgu masukkan ke dalam ni. Cincin. Okey, dalam botol ni tanah liat. Kemudian cikgu masukkan air macam biasa. Macam ni cikgu masukkan air. Kemudian cikgu goncang. Dalam keranti kita tunjuk hasilnya. Okey. Murid-murid, daripada uji kaji yang kita telah jalankan terhadap tanah liat, bahagian atas ni cikgu dah biarkan 2 hari di sebenarnya yang ini. Bahagian atas ini ialah air. Sini masih keruh lagi. Mungkin kalau sudah seminggu, air ini akan jadi jernih. Okey, bahagian bawah ini ialah butiran tanah yang sangat halus. Tanah liat lah maksudnya tu. Okey. Ini. Kalau tanah liat yang cikgu beli di pasar raya, malah bersih. Okey. Tengok cikgu tarik di sini. Cikgu tarik. Tanah liat ni biasa kamu main semasa waktu kamu dekat Perak. Tapi yang cikgu ambil kat tebing sungai tadi yang belum diproses, kelihatan berwarna hitam. Ini yang cikgu beli kat pasar raya. Boleh tengok dia punyalah halus butiran tanah dia sehingga boleh dilipat-lipat seperti kita membuat kuih, membuat dough dan sebagainya lah. Itulah sifat tanah liat. Berbeza dengan tanah kebun ataupun tanah pasir. Murid-murid, sebelum kita akhiri pelajaran kita, cikgu ulang semula. Tanah kebun mengandungi ranting kayu. Kamu nampak dah, cikgu dah tunjuk ranting kayu. Daun kering, butiran pasir yang halus dan haiwan yang kecil. Seperti cikgu dapat tunjukkan cacing lah. Okey, itu tanah kebun. Tanah liat mengandungi butiran tanah yang sangat halus. Butiran tanah sangat halus sehingga boleh ditarik-tarik seperti ini. Tanah pasir pula mengandungi batu dan butiran pasir. Seterusnya murid-murid, untuk menambah pemahaman murid terhadap pembelajaran kita pada hari ini, saya minta murid buka buku aktiviti muka surat 59, 60, 61 dan 62. Okey, diminta murid melakukan aktiviti ini supaya murid lebih faham. Sekian. Terima kasih.